Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak terangkan berkaitan tentang total bacteria count. Okey, objektif bagi eksperimen ini adalah to measure the bacteriological quality of water sample using total plate count. Okey, so untuk kes ni kita nak tahu, kita nak kira bilangan bakteria yang ada di dalam water sample kita. So sekarang ini menggunakan using total plate count. Ni untuk prosedur ni lah. Okey, untuk kes ni, Okey, untuk this experiment ada 5 part lah. Okey, media preparation, sample preparation, plating procedure, spread plate procedure, pour plate procedure. Okey, so mari kita pergi lihat untuk kes untuk yang first, iaitu media preparation. Okey, media preparation ni kita kena sediakan equipment dan juga material ini. Yang pertama, weighing board, spatula, tisu, agar 15 gram, magnetic bar, okey, beaker, aluminium foil, scissor, glass rod, magnetic stir dan juga bar retriever. Maksudnya dia punya retriever ni macam mana dia adalah pengangkat macam mana pengangkat yang magnet tu, dia nak angkat tu, dia gunakan yang ni. Kita bukan main celuk je. Tak boleh, kita ada dia punya magnet ni lah, dan juga termometer. Okey, mari kita lihat next. Okey, step yang pertama, kita kena timbang 15 gram of nutrient agar. Okey, first prepare the nutrient agar. Do not forget to press tear. Tear dulu. Okey, lepas tu kita masukkan untuk kita timbang kita punya nutrient agar ni. Okey, hati-hati ya. Okey, bila lepas tu kita timbang, step yang kedua, place and heat 500 ml of distilled water on the hot plate stir. Okey, you kena ambil distilled water di dalam container ni. Okey, then you kena panaskan 500 ml distilled water on the hot plate. Jangan lupa masukkan magnetic stir dah dalam ni. Next, slowly add the agar to the beaker. When addition the agar is complete, heat the mixture vigorous. Stir and boil for 50 minutes. Okay, so put the magnetic bar. Okay, tadi saya kata masukkan magnetic bar into beaker dan kita masukkan kita punya agar. Okay, bila kita masukkan agar dia, kita bagi dia panas. Okay, panas dan dia dah stable. Okay, bila dia dah stable, heating, dia akan memanas macam tu, dan solution dia adalah homogen. Okay, dia sampai tak ada hablo, sampai dia keluar macam gini, jernih macam gini. Pandai. Dia keluar jernih macam gini. Okey, sampai dia lepas dia jernih macam gini, dia nampak, kalau dia nampak macam tak jernih lagi, tu tak masak lagi dengan baik. Okey, kalau jernih macam gini, ini adalah masakan yang sesuai lah. Okey, lepas tu dia kan panas kan, so kita keluarkan daripada magnetic punya plate tu, hot plate tu. So you kena keluarkan dan you tutup dengan aluminium foil lah. Okey, supaya tak ada benda asing lain keluar masuk. Then kita biarkan dia sejuk 50 dalam 50 degree C lah. Okey, kita sejuk dan check juga dia punya termometer, gunakan termometer untuk check temperature-nya. Okey, dalam 50 degree C tu okey dah tu. Okey, next, apa seterusnya? Sambil-sambil dia menyejuk tu, you kena boleh buat benda lain juga. Okey, sample preparation. Okey, you bahagi-bagikan tugas lah, sebab untuk yang ni agak banyak sikit. So kalau kita bahagikan tugas cepat sikit, kita boleh selesai lah untuk mama ni. Okey, ni adalah untuk sample preparation. Okey, kita kena ada water sample, kita ada beaker, kita ada test tube 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga kita perlu ada pipette lah. Okey, pipette ni depend. Kalau 1 ml bersamaan dengan 1000 ml. Okey, 0.1 ml bersamaan 100 ml. Ni physics ni. So you kena tahu formula ini, hafal lah. Okey, kalau saya tanya nanti, kalau tak berjawab, siap you all. Okey, next. Okey, first step yang pertama, adik-adik kena labelkan 60 test tube. Okey, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. Okey, you kena labelkan semua ini.
Next, apa yang you kena buat? Transfer 9.9 ml of Peptone water in each test tube. Okay. Untuk kes ni, Peptone water kita gunakan distilled water lah. Okay. Macam mana nak buat 9.9 ml? Okay. Jikalau pipet ini, pipet ini boleh kita ambil 9.9 ml, teruskan. Kalau pipet ni sukar untuk kita ambil, so apa ideanya, you masukkan dalam test tube ni 10 ml. Barulah you tarik 0.1 ml menggunakan pipet ni. Faham? Okay. So, itu cara dia, paling senang. So, kalau saya punya cara, saya masukkan 10 ml dulu, lepas tu baru saya tarikkan 0.1. So, dapatlah 99 ml. Okay, pandai kan? Okay. Next, seterusnya. Okay, for the initial dilution, transfer 0.1 ml of sample into the test tube 10.1. Okay, ni sampel kita. Kita ambil sampel kan. Okay, ni sampel kita. Dan ambil 0.1 ml from 0.1 ke dalam test tube 10.1. Okay, you ambil sampel ni, ambil 0.1, terus masukkan ke dalam test tube ni 0.1 ml. Okay, boleh? Okay, ini punya formula. 0.1 ml bersamaan dengan 100 ml. Okay, next. Okay, bila kita dah ambil, masuk ke 10.1 punya 0.1 ml of sample, masukkan dalam 10.1 test tube. Okay, mix the content well by swirling the test tube for few times. Macam mana nak swirl? Macam gitu. Dia pusing. Macam gitu. Bukan macam ni tau. Okay, macam ni. Macam hati-hati pakai glove. Okay, swirl the test tube. Okay, next. Okay, immediately after shaking the tube, shaking lah kan ini kan. Okay, shaking the tube, transfer 0.1 ml the test tube to the test tube 10.2. Okay, tadi kan kita dah swirl dia kan. Okay, lepas tu you transfer 0.1 ml daripada 10.1 masuk ke 10.2. Okay, 10.2 ni sama juga, you kena swirl juga. Macam itulah, shake dia lah macam gitu. Okay, lepas tu lepas tu you repeat step yang tadi 2 hingga 5. Okay, untuk ke semua tube. Daripada 10.2 you swirl sikit, lepas tu you transfer 0.1 lagi ke 10.3, pergi ke 10.4. Lepas tu dia dah homogen, terus you transfer lagi, transfer sampailah 10.6. Okay, so apa yang kita buat seterusnya? Jadi transfer. Kita pergi ke next step, iaitu plating procedure. Okay, plating procedure ni pula, kita menggunakan dua alatan dan juga material. Okay, iaitu etanol 95% ataupun metanol. Lepas tu kita menggunakan lamina flow cabinet. Okay, nanti masuk amal kena carilah benda ni. Okay, next. Okay, before plating the agar, clean the lamina flow hood. Kalau kita nak plating the agar tu, yang agar yang kita panaskan dalam hot plate tu, itulah agar kita. So agar tu sementara dia menyejuk, so you all boleh bersihkan di dalam lamina flow hood ni dulu. Okay, bila you panas ni, clean the base with the ethanol and turn on the UV light. Kita gunakan etanol lah. Lepas tu kita turn on the UV light. Masa dia turn on UV light tu, pastikan adik-adik kena jauhkan daripada diri sendirilah, sebab dia adalah pancaran UV. Next, after the UV light switch off, turn on blower for 3 minutes and then lamina flow hood ready to use. Ni adalah dia punya blower dia. Ni switch on nya, ni dia punya naik atas, dia punya pintu dia tu, sliding dia naik atas. Alright. Next. Tapi biasanya untuk sebelum kita nak buat ni, biasanya technician dah buat
perkara tersebut. So kita tinggal guna sahaja. Okey, ni sekiranya you all nak buat untuk you punya research lah. Okey, so untuk seterusnya adalah spread plate procedure. Spread plate procedure ni SP. Okey, ini kita perlu gunakan equipment dan juga material iaitu petri dish, parafilm, glove, hockey stick, scissor, microbial bacteria, bacterial colony counter, okay, incubator 37 degree C. Okey. First step, yang pertama. Okey, kan tadi lepas tadi kan kita sementara menunggu macam ni, menunggu kita punya agar tu mengejut 50 degree C kan. Okey, so adik-adik kena mark every petri dish. Saya kalau spread plate, saya cadangkan tulis SP 11, SP 12, SP 13, 14, 15, 16. Okey, sebab kita ada sampel kita tadi kan ada sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Okey. B, lepas you dah tanda, okay, you prepare the petri dish. Okay, prepare petri dish ni. Okay, prepare petri dish. Okay, susun dia. Okay, dan you buka dia punya penutup, pour, dan bila you buka penutup, you pour the agar solution into petri dish. Tadi dah sampai dah 50 degree kan agar kita yang mengejut tadi kan. Okay, ngejut sikit, so you masukkan ke dalam petri dish. Tak penuh sangat, dia macam separuh pun dah okey dah. Okey. Dan bila dia dah kita dah pour, masukkan dalam kita punya petri dish, biar dia pejal dengan sendirinya. Macam kita buat agar-agar, macam gitu dah, biar pejal lah. Okey. Okey, next. Okey. How to pour the agar on the petri dish. So video ini saya menerangkan bagaimana cara untuk macam mana kita nak pour agar tu dengan berhati-hati. Okey semua, mari kita lihat. Pour the agar into the petri dish carefully because it's hot. So seterusnya adalah step yang seterusnya adalah pipette out. Sekarang kita buat spray plate tau. Okey, mari kita tengok. Pipette out 0.1 ml from the appropriate desired dilution series onto the center of the surface of the end agar plate. Okey, bila agar ni dah pejal, so daripada test tube yang 10-1 tu, okey, you masukkan ke dalam 10-1 SP tadi, petri dish yang 10-1. Okey, you masukkan, letak kat bahagian tengah-tengah. Okey, untuk kes ni, nampak tak orang ni buat apa ni? Salah ni. Dia sepatutnya pakai glove. Ni kesalahan pertama dia. Jadi pastikan adik-adik pakai glove dalam kes ini sebab ini bermain dengan bakteria. Okey, sebab takut ada alahan ke, nanti you balik rumah nanti garu-garu, bahayalah, tak nak. You kena pakai glove. Okey, so daripada 10-1 tube you masukkan ke dalam spread plate yang 10-1 juga. Okey, next step yang ketiga, spread sebab ini meratakan kan, spread the sample evenly over the surface of agar using a glass spreader, iaitu hockey stick. Kalau tak ada glass spreader, kita pakai hockey stick, carefully rotating the plate underneath at the same time. Okay, so lepas kita dah masukkan 0.1, masukkan ke dalam, bukan satu, you letak surface dalam 10-1 spread plate tu, you kena gunakan hockey stick. Gini, macam tu. Carefully spread the sample on surface lah. Okay, ini juga case you kena pakai glove. Ini salah ni, tak boleh ni, ini salah. Okay, tak boleh, you kena pakai glove. Okay, okay, bersih tangan tu. So, how to spread the sample on the plate surface? So, video ini menerangkan bagaimana kita nak buat spread plate on the surface lah. Okay, jom kita lihat. Spread the sample using hockey stick. Okey, adik dah tahu dah cara macam mana kita nak buat spread plate tadi kan. So apa caranya seterusnya? Step yang keempat adalah seal and incubate the plate at 37 degree C
for 24 jam. Repeat the every for the different dilution sample. Kan kita ada sampel 10, 1, 10, 2 dan 10, 3 hingga 10, 6 kan. So kita kena buat semuanya sama. Okey, saya terangkan Mula-mula you kena sediakan parafilm ni. Parafilm ni kena potong sikit. Sikit je lah. Lebarnya macam inilah. Lebarnya. Macam itu. Okey, faham Lebarnya macam ini. Daripada sini hingga sini. Okey. Then, cut the parafilm properly size. Dan you boleh pakai, boleh tarik parafilm tu untuk kita, lepas kita dah pakai hockey stick tu, kita nak kena tutup tepi petri dish tu supaya tak ada bakteria lain yang masuk. So, kita gunakan parafilm ini. Tarik je parafilm tu, dia akan menutup. Dia macam seltip jugalah. Cuma dia tu kita boleh tarik. Okey, lepas tu you buat sehingga 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 dan semua you dah buat. Baru you masukkan ke dalam incubator. Dalam kes ni juga pastikan you kena pakai glove. Okey, dan ini you masukkan dalam incubator ni 37 degree C selama 24 jam. So kalau you masukkan pukul 10, so esok pukul 10 baru you boleh ambil. Okey, untuk kita kira berapa nilai koloni di koloni count lah. Okey, untuk bingkisan video ni saya terangkan bagaimana untuk kita menggunakan parafilm. So, mari kita lihat video ini. Okey. Pull the parafilm edge of Petri dish. Okey, adik dah tahu dah macam mana cara kita nak gunakan parafilm. Senang saja kan. Bila dah kita dah guna, kita rasa gembira nak pakai. Okey, so next step adalah step yang kelima. Calculate the CFU value of the sample. Once you count the colonies, multiply by the appropriate dilution factor to determine the number of the CFU per mil in the original sample. Mula-mula, lepas 24 jam kan, you ambil you punya petri dish dengan berhati-hati. Kalau boleh pakai glove lah. Okay. Lepas tu, okay, supposedly, the result will appear like this picture. 10-1 ni banyak bakteria. Nampak ni bakteria. 10-2 ni kurang sikit daripada 10-1. 10-3 lagi kurang. Sebab dia kan proses dilution. Kita ambil 0.1, 0.1. Dia semakin proses, dia makin kurang kan. Dia ada dilution proses. Sebab tu sampai 10-6 dia tak banyak. Okay, nampak? Okay. Lepas tu, you kena gunakan microbial counter ni. Okay. Switch on the microbial bacteria colony counter and put the petri dish here. Sini. On the display set. Display part. Okay. Lepas tu, you boleh kira, boleh nampak kat sini bilangan count. So you boleh klik dia. Bila you klik je, dia akan appear kat sini. Pakai pen dia ni, pakai pen yang disediakan. You klik, you kira, dia akan automatically kira kat sini. Total will appear on the counter. Senang saja cara dia. Okay, so saya ada buat video berkaitan tentang how to count bacteria using microbial bacteria colony counter. So ini Winnie menerangkan berkaitan tentang kita macam mana kita nak gunakan counter tersebut. Okey, mari kita lihat. Click the glass screen to count the total of bacteria using counter pen. Okey, adik dah tahu dah cara macam mana kita nak gunakan counter tersebut. Pandai dah kan? So, apa kita proses seterusnya? Okey, proses seterusnya, adik-adik boleh record the total of colony into tables 6.1. Okey, pour plate. You kira lah berapa 10 untuk ni 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. Okey. So, adik-adik tulislah kat sini berapa nilainya. Okey. Dan averagekan colony plate dia. Okey? Senang saja kan? Okey. So, seterusnya, kita pergi kepada, lepas kita buat spread plate, so sekarang ni kita proses pour plate. Procedure. Tadi, untuk spread, sekarang ni kita buat pour plate. Macam mana pour plate ni pula? Okay. Pour plate ni kita gunakan equipment ini lah. Petri dish, parafilm, glove, scissor, microbial counter ni dan juga incubator. Okay. Untuk pour plate ni, tadi kan masa awal kita buat tadi, kita dah masak agar tu. Kita tunggu 50 degree C kan.
Then sama juga untuk kes ni, plate ni. Okay, place 0.1 ml of the dilution sample into the petri dish. Prepare the petri dish 6 ml. Okay, first, adik-adik kena tanda petri dish masa tengah macam agar tu dah dalam proses pengejukan. So you all boleh lah mark every petri dish PP 11, PP 12, PP 13 sampai PP ni. PP ni masuk plate lah. Okay, lepas tu you susun kat petri dish ni kat dalam lamina hood ni. Then you masukkan, okay, place 0.1 ml of dilution sample into the center. Okay, ni tak ada agar, dia tak ada agar. Kita masukkan dulu sampel ni. Kita masukkan dulu sampel. 10-1 test tube masukkan ke dalam 10-1 pour plate. Okey. 10-2 test tube masukkan ke dalam 10-2 pour plate. Okey? Okey, dah. Seterusnya, apa seterusnya? Ni saya ada terangkan video bagaimana kita nak buat how to place 0.1 ml from test tube on the surface plate. So video ini menerangkan bagaimana cara prosesnya. Mari kita lihat ya. Pipette 0.1 milliliters of sample into the enter of petri dish. Okey, adik-adik dah tahu dah cara macam mana kita nak buat, kita nak masukkan sampel 0.1 ml ke dalam kita punya plate. Pour plate tu. Okey, so seterusnya adalah step yang kedua. Pour the agar into the petri dish. Okey, pour plate. Swirl it to mix well. Okay, so bila kita dah masukkan ke dalam agar ni, kita dah masukkan sampel kita. So 0.1 kat tengah-tengah. Lepas tu kita pun masukkan agar dalam separuh macam gitu, separuh. Lepas tu barulah kita pusing-pusing sikit macam ini kan, pusing-pusing sikit macam gitu lah, supaya dia mix sikit dah. Jadi dah tak mix banyak-banyak pun tak ada masalah. Okay, bila kita dah pusing-pusing gitu, dah pusing-pusing sikit. Okay, let cool to solidify without disturbing. Jangan kacau, biar dia sejuk dengan sendirinya. Okay, dia sejuk dan dia bekulah dengan sendiri. Next, seal and incubate the plate at 37 degree C for 24 jam. Sama juga, you kena buat potong parafilm. You kena, bila dia dah sejuk tu kan, barulah you letakkan pull parafilm to the edge semua, baru you masukkan ke dalam incubator. Okay, dalam kes ni you kena pakai glove. Okay, next. Okay, selepas tu 24 jam, sama juga dengan spread plate. You ambil, you keluarkan. Supposedly dia akan beginilah bentuknya. Okay, then you kena kira berapakah bilangan bakteria menggunakan counter ini. Okay, senang saja kan. Dan you kena masukkan ke dalam table inilah spread plate. Berapa? 11, 12 sampai 16. Dan berapakah nilai average-nya. Okay, senang saja. And itu saja daripada saya. So, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk next coming. Okay. So, terima kasih juga kerana ada gambar-gambar yang video juga ini telah diberikan oleh daripada pelajar bagi 2019 ke 2020. Terima kasih banyak-banyak. So, saya pasti adik-adik semua yang akan buat selepas ni, video ni akan membantu insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.